Heat pump dia punya function adalah terbalik daripada heat engine. Heat engine kita nak hot, kita nak jadikan hot temperature, hot object. So energy tu mengalir daripada hot object ke cold reservoir ataupun cold object. Tapi untuk heat pump kita terbalik. Okay, kita terbalik. So you have like this untuk heat engine. Okay, awak ada something like awak punya TH. Lepas tu awak ada engine. Dan awak punya cold reservoir. So hot object, cold object kan. Untuk heat engine berfungsi, awak akan absorb QH from the hot object dan awak lakukan kerja kat sini, which is kerja awak adalah work engine, gas tu yang lakukan kerja. Then awak pun transfer the waste to the cold reservoir. So dia daripada hot to cold. Okay. Untuk heat pump, dia daripada cold to hot. What happen is, kalau kita tengok sini, heat pump. So masih kita ada hot object dan masih kita ada engine. Kat sini dia panggil pump. Sama je, dia still juga engine. Dan kita akan ada cold reservoir. Okay. Kita ada cold reservoir. And what happen here adalah kita nak absorb QC, kita nak absorb energy daripada cold object. Cold object ni walaupun selagi suhu dia tak sampai 0 Kelvin, dia masih lagi ada tenaga dalam dia. Which is internal energy kan. Internal energy kan depend on the temperature. So selagi dia tak sampai 0 Kelvin, dia masih lagi ada tenaga. So kita nak serap tenaga dia daripada TC, which is sebab kita serap dia daripada TC, kita levelkan dia sebagai QC. Kita ambil dia sebagai QC. Kita nak alirkan dia kepada hot object. So cold to hot, melawan arus. Sepatutnya kita tahu yang thermal energy ni dia akan flow secara sendirinya daripada hot to cold. Sekarang kita nak cold to hot. So apa yang kita kena buat adalah kita kena lakukan kerja ke atas gas tersebut. Work done is on the gas. Kita bekalkan tenaga kepada gas tu. So gas tu boleh tolong transferkan thermal energy daripada hot object to the cold object. So energy yang ditransferkan daripada pump ke hot reservoir ini kita panggil dia sebagai QH. Sebab kita bagi dia ke TH kan, so kita letak dia QH. Alright? Okay. This one awak akan ada dua proses. Yang pertama adalah cooling mode dan yang kedua adalah heating mode. So cooling mode ni biasanya kita ada, contoh dia adalah refrigerator, peti ais, dan juga awak akan ada air condition. So dua contoh ni yang paling popular lah yang kita boleh bagi, air condition. Yang kedua kita ada heating mode. Heating mode ni biasanya yang dia bagi contoh adalah heater untuk rumah. Okay, bukan kita pemanas air tu, heater rumah. Sebab sekarang ni kita guna gas kan. Kalau heater air tu fluid, so dia tak boleh nak jadikan contoh. So kita guna heater yang rumah. Okay, now kita tengok apa yang jadi dekat cooling mode dalam peti ais. So dalam peti ais, bahagian dalam peti ais kita katakan dia sebagai cold reservoir. Dalam peti ais cold reservoir. Contohnya awak nak peti ais awak dalam 0 degree Celsius. Sebenarnya kita buat 0 ke? Tak apalah, kita bagi contoh. Awak nak dalam peti ais awak 0 degree Celsius. 0 degree Celsius dia dalam Kelvin dia adalah 273 Kelvin lah, Robby. Rumah dekat dengan tu macam tu lah. Okay. Alright, awak punya heat
engine, heat pump awak kita kenali sebagai compressor. This is your heat pump. Kita akan bekalkan tenaga ke sini. Dan awak punya outside tu, bilik awak ataupun dapur awak tu, kita panggil dia sebagai hot reservoir. This is your kitchen. So, contohnya awak punya kitchen ni suhu dia adalah 30 degree Celsius. Dan dalam Kelvin dia akan jadi 303 K. So what happen adalah dia akan serap tenaga daripada dalam peti ais, thermal energy kan. Dia akan serap tenaga daripada peti ais ni, masukkan ke dalam awak punya heat pump. So pump ni akan bekalkan tenaga untuk transfer awak punya thermal energy ke dalam awak punya kitchen, awak punya hot reservoir. Kita tengok apa yang jadi dekat dalam heat pump. Dalam heat pump sama juga macam tadi, dia ada 4 proses. Kalau awak tengok dekat heat engine tadi, proses dia adalah clockwise, dan ni dia terbalik, dia akan jadi counterclockwise. So awak punya evaporator adalah awak punya first stage. Dan evaporator ni dia akan bersambung dengan awak punya cool reservoir, which is kat sini kita ada refrigerator space. Dan awak akan ada heat pump, this is heat pump, ataupun dikenali sebagai compressor. Ini contoh ni dia bagi peti ais. Dan kemudian kita ada, this one is second stage. Kita ada third stage, which is condenser. Condenser ni dia akan connect dengan hot reservoir. Dan kita ada expansion value ni adalah hot. Macam tadi pump kan, ni pun dia pump juga. Okey, apa jadi dekat first stage? First stage, dalam peti ais kita guna, tadi steam engine kita guna water. So dalam fridge kita akan guna satu fluid yang namanya hydrochlorofluorocarbon, ataupun dikenali sebagai freon. So freon ni apabila dekat first stage, okay, dia akan serap tenaga daripada peti ais. So dalam peti ais tu apabila tenaga dikeluarkan, suhu dalam peti ais tu akan jadi sejuk lah. Contoh awak nak T sama dengan 0 kan, T0 Kelvin. Lepas tu ada dalam satu masa tu T dia naik jadi 0.5 Kelvin pula, Celsius, 0.5 degree Celsius. So apabila suhu dia 0.5 degree Celsius, awak punya freon tu, fluid awak akan absorb QC, absorb thermal energy. So apabila dia absorb thermal energy, awak punya temperature dalam peti ais akan drop back to 0 degree Celsius. So apabila dia absorb, dia akan pergi ke second stage, which is at second stage, liquid ni dia akan compress by compressor. Apabila liquid tu compress, dia punya temperature akan raise, temperature naik. So apabila temperature naik, awak punya freon akan jadi steam. Kalau nanti saya akan bagi link video. Dalam link video tu dia lagi complicated, lagi detail lah dia explain. Saya explain secara ringkas. So apabila dia jadi steam, when dia jadi steam ni, awak punya suhu dalam kompresor tu lagi tinggi daripada suhu dapur awak. Okay. Alright. So this one dia akan pergi pada third stage, which is yang pertama adalah awak punya kompresor tu lagi tinggi, T kompresor, T of gas sekarang lagi tinggi daripada T of kitchen outside. Awak punya thermal energy tu akan mengalir keluar. Heat akan flow from the inside condenser to the surrounding. Daripada dalam heat pump tu dia akan mengalir ke awak punya dapur. Dan apabila dia mengalir keluar, Q keluar kan. Bila Q keluar, gas tu akan hilang tenaga dan dia akan turn to liquid balik.
Sebab dia release heat. So gas tu akan bertukar jadi air semula. Okay, apabila dia dah tukar jadi air, dia akan pergi ke fourth stage, which is dekat sini awak punya liquid akan diturunkan dia punya pressure dan juga diturunkan awak punya temperature. So dia akan return to stage 1. So the process is keep happening. Selagi suhu peti ais awak tu lebih daripada kosong, lebih daripada yang awak setting, dia akan sentiasa compress the gas, lepas tu rotate, cycle, dan dia akan tukarkan suhu peti ais awak 0 degree Celsius. So kat sini kita panggil dia sebagai cooling mode. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak, yang kita desire adalah kesejukan. Apa yang kita nak adalah QC. QC ni yang kita nak. This is your output. Tengok di sini. Okey. Untuk tadi saya dah bagi tahu, efisiensi untuk heat engine adalah thermal efficiency, which is E. Untuk heat pump, kita akan guna coefficient of performance. Dia masih lagi, awak punya efisiensi masih lagi equal to output bahagi input. Okay, dia masih lagi output bahagi input. Cumanya dekat sini, efisiensi awak nama dia COP. Untuk cooling mode, awak nak peti ais awak sejuk kan, ataupun kalau guna aircon tu awak nak bilik awak sejuk. So ini yang awak nak. This one yang awak nak. QC yang awak nak. So kita katakan this one is your output. Okay. Dan kita nak heat pump ni working, kita pun bekalkan tenaga elektrik kat dia. Bila kita bekalkan tenaga elektrik dia, itu adalah kita punya input. So input untuk heat pump dekat sini adalah awak punya work done. Okay. So work done awak adalah awak punya input. So this is your input. Okay. So COP awak akan jadi output, which is QC bahagi dengan W. QC ni dia absorb kan, so dia positif. So kita tak kisah pun awak nak positif ke negatif, kita ambil value sahaja. Okay. So QC dekat sini pun awak masih lagi ada works awak bersamaan dengan QH minus QC. Kalau awak masukkan dalam formula ni, awak akan dapat QC over QH minus QC. Okay. So, okay, contoh peti ais awak ni. Tadi peti ais kita kan. Kat dalam peti ais, TC awak bersamaan dengan 0 degree Celsius. TH awak bersamaan dengan 300 degree Celsius. So, the maximum efficiency yang peti ais awak boleh capai adalah this one. Kita guna ni. Maximum COP dia, kita guna formula ni, which is kosong, kita kena tukar dalam Kelvin. 273 bahagi dengan 300 suhu dia, 30 je. Bahagi dengan 303 tolak 273. Awak akan dapat COP max awak lebih kurang 10 something lah. Ini kalau peti ais awak tu sangat-sangat hebat lah. Kita panggil dia sebagai ideal. Kalau dia ideal, dia akan dapat COP dia 10. Tapi COP for real refrigerator akan dapat kurang ataupun paling maksimum dia boleh dapat 10 lah. COP max. Okay. Lagi besar COP, lagi bagus awak punya heat pump. So COP refrigerator atau air conditioner dia paling bagus pun dia sampai 5 atau 6. Tak adalah sampai 10 kan. 5 atau 6 sahaja. Right? Okay, saya save video sekejap. Okay, this one heat pump dalam heating mode. Contohnya adalah awak punya heater. Bukan awak lah, kita mana ada heater kan. Somewhere outside yang ada saji. So contoh suhu kat luar ni 4 degree Celsius. This is your TC lah. So kat dalam rumah awak nak orang-orang tu lah, orang-orang luar negara tu dia nak biasanya dalam 26 degree. 26 degree Celsius. Orang kan tak tahan panas sangat kan. Kita 30 masih mampu lagi, dia orang tak mampu dah. So TH awak 26 degree Celsius ni kat dalam rumah. So bila awak
absorb tenaga daripada luar, which is absorb QC daripada coal oxide ni. Awak dah serap dia punya thermal energy. Tapi disebabkan kat luar tu besar, vast, walaupun awak serap QC ni sikit, dia takkan kacau awak punya suhu dekat luar sebab kawasan dia luas kan. So dia senang. So, bila awak sedut tenaga kat sini, yang tenaga lain akan balancekan dia. So dia punya suhu sekitar 4 degree Celsius. Dan awak masukkan dia dalam awak punya heater. So dalam heater ada heat pump. Kita akan, elektrik akan disumberkan kepada heat pump ni untuk tolong thermal energy tu transfer daripada cold outside to the warm inside. So contoh warm awak ni, dalam rumah awak, dia punya temperature dah turun jadi 25 degree Celsius. Temperature dia jadi 25 degree Celsius. So awak pun, heat pump ni pun dia akan sedut thermal energy from the outside, which is QC ni, transfer to the inside. So dalam rumah ni, dalam rumah awak, dia punya quantity of the gas limited. So suhu dia apabila dia tambah dengan thermal energy, suhu dia akan naik balik. Temperature dia akan naik balik. Jadi semula kepada 26 degree Celsius. Okey, kat sini apa yang kita nak adalah udara panas. Kita nak rumah kita tu panas. So awak punya output adalah QH. Yang tadi QC sebab kita nak dalam peti sejuk tu jadi sejuk kan, ataupun aircon tu kita nak rumah kita jadi sejuk. So kita punya output adalah QC. Tapi sekarang ni kita nak dalam rumah kita panas. So, bila kita nak benda yang panas, kita punya output adalah QH. Dan awak punya input masih lagi electricity lah sebab kita punya pump kan. So this is your input. Okay. So ingat, efficiency is equal to output bahagi dengan input. So untuk heating mode, awak akan ada COP, awak sama dengan QH bahagi dengan W. So QH ni dia release. So sepatutnya negatif kan, tapi kita tak perlukan negatif tu, kita hanya ambil magnitude dia sahaja. So work done awak masih lagi QH minus QC. Okay, kena bezakan output. Sebab tu saya cakap tadi, awak kena tengok apa yang kita nak. So kita nak udara panas, kita punya output adalah QH. Kalau kita nak udara sejuk, kita nak benda tu jadi sejuk, kita punya output adalah QC. Okay. Carnot engine ni adalah theoretical sahaja. Dia tak wujud pun, dia tak ada aplikasi pun, dia hanyalah teori. Teori ni saintis dia cuba untuk convert QH sepenuhnya kepada works. Tapi kita dah tengok tadi yang second law of thermodynamics, QH tak boleh convert sepenuhnya kepada works. QC mesti ada nilai. So, Sadi Carnot ni dia buat satu teori yang mana dia cipta satu engine, satu imaginary engine, imaginasi dia je, yang efisiensi dia paling tinggi. Dia akan dapat efisiensi paling tinggi. Kita katakan dia adalah most efficient engine. Okay, most efficient engine. So, dia bagi satu teorem. Teorem dia kata, no real engine operating between two energy reservoir can be more efficient than Carnot engine. Kita tengok. Carnot engine ni, dia terkenal disebabkan adalah dia reversible. Apa itu reversible? Okay, kalau awak ada real engine awak, macam steam engine tadi kan, kita ada input, kita tukar dia kepada output kan, tukar dia kepada output, which is kita punya output adalah kinetic energy. Kita gerakkan train tu ke depan. Tapi kalau kita undurkan train tu tak boleh patah balik jadi arang batu. Arang batu tu tak boleh terhasil balik kan, it cannot be happen. Tapi this one is irreversible.
Tapi dalam Carnot engine, dia assume yang engine dia tu reversible. Okay. Kalau daripada reversible. So daripada input jadi output. So output awak tu, tenaga output awak tu boleh patah balik jadi input balik. So benda ni mustahil kan? Mustahil terjadi. So it is a teori sahaja. So untuk Carnot engine, this one is awak cuma perlu tahu dia ada proses start with isothermal expansion. Lepas tu dia pergi pada adiabatic expansion. Lepas tu dia pergi kepada isothermal compression dan dia pergi adiabatic compression. Itu je kan yang ada dalam modul awak. So that's one yang awak perlu tahu. Tapi saya akan explain juga. Okay, awak ada satu piston. So piston ni dia letak dekat hot reservoir. Energy reservoir of TH. So first cycle dia kita constantkan TH. T awak constant. Dan kita yang expandkan the piston ni. Kita expand very slowly. Carnot ni dia memang slow gila. Kita expandkan dia very slowly. Kalau kita tengok kat graf ni dia dekat sini, A to B. And dekat sini awak punya V increase, P awak decrease. Temperature constant. Apabila dia dah sampai dekat V2, dia start from V1 kan. So, dia dah sampai V2, dia tukar awak punya piston ni dalam insulator. So tak ada tenaga yang keluar dan tak ada tenaga yang masuk. Still lagi kita expandkan dia sampai dia jadi V3. So waktu dia expandkan ni, awak punya pressure decrease. Awak punya volume kita expand kan. So volume dia akan increase sampai V3. Tapi temperature awak decrease. Temperature jadi decrease. Q tak ada tapi temperature decrease disebabkan oleh pressure decrease. Okay. Waktu dia dekat AB ni, dia absorb QH. Waktu dia dah pergi ke isothermal nanti dia release. So lepas dia dah sampai dekat V3 ni, volume 3 ni, dia tukar balik awak punya piston ni, dia sambung dengan energy reservoir TC. Yang sejuk pula. So waktu ni awak punya temperature constant. Temperature constant tapi dia release kan tenaga. Dia release tenaga sebanyak QC. Awak compress very slowly. Memang semuanya slowly je. Compress very slowly. What happen here adalah P awak decrease, P awak increase, V awak decrease. Dan temperature awak constant. Dah sampai, dia daripada V3 kan, dia pergi pada V2 balik. So dah sampai V2, dia letak balik dalam insulator. Letak dalam insulator. So awak punya Q equal to 0. Waktu ni pressure awak increase. Tapi V awak decrease. Dan awak punya temperature increase. Daripada TC pergi kepada TH. Dan sampai sini dia sambung balik dengan energy reservoir TH. So tak ada function pun. Dia just nak bagi tahu yang benda ni dia boleh reversible. Okay. So Carnot kat sini awak bayangkan awak ada real engine. So this is your engine. Engine ni akan connect dengan hot reservoir which is TH dan juga cold reservoir. Okay, so dia akan serap QH, dia akan bebaskan QC dan dia akan lakukan kerja. Okay. Untuk Carnot engine, saya buat C engine kan. Tak muat lah pula. So Carnot engine kat sini lah. Carnot engine. Awak akan ada TH, akan masukkan TH. Ini engine yang paling efisien lah. Carnot engine pergi ke
PC. So dia akan sedut juga QH, dia akan sedut juga, dia akan bebaskan QC, tapi dia akan lakukan kerja. Sama juga dia akan lakukan kerja. Okay. So awak punya Carnot engine ni, dia akan dapat the highest efficiency ever. So dia punya highest efficiency adalah EC equal to TH minus TC bahagi TH. Ataupun 1 minus TC over TH lah. So this one is your most efficiency of this Carnot engine. Okay. Dan real engine ni awak akan dapat E-real kan. E-real awak ni mesti selalu lebih kecil daripada Carnot. Paling banyak dia boleh dapat pun sebanyak Carnot engine sahaja. Dia boleh dapat sebanyak Carnot engine sahajalah. Macam tadi kita contoh kita ada temperature awak sebanyak TC awak 300 K, TH awak sama dengan 600 K. So awak akan dapat E Carnot awak bersamaan dengan 0.5. Kalau awak kira lah. So 600 tolak 300 bahagi 600, so awak akan dapat 0.5. E real awak mesti lagi kecil daripada 0.5. Ataupun dia boleh, kalau dia sama dengan 0.5 tu maksudnya dia adalah Carnot engine. Dia boleh faham yang efisiensi ni? Okay. Alright, kita save. So tadi kita dah tengok heat engine, heat pump dengan cooling mode. So ketiga-tiganya akan connect dengan hot reservoir dan juga cold reservoir. Cumanya the flow of the thermal energy tu berbeza antara heat engine dengan heat pump. So untuk heat engine, kita absorb tenaga daripada hot reservoir dan kita lakukan kerja. Work dan gas tu yang lakukan kerja. Work by engine. Dan kita rembeskan waste ke cold reservoir. Untuk cooling mode, kita akan absorb heat daripada cold reservoir, which is QC, dan kita nak alihkan dia kepada TH, hot reservoir. So waktu kita nak alihkan dia kepada hot reservoir ni, kita perlukan kerja dari luar. Okay, kita kena lakukan kerja ke atas gas tu. Sebabnya kita melawan arus. So you will have, you release QH kepada hot reservoir ini. So untuk heating mode pun situasi yang sama. Kita akan sedut QH from QC from the cold reservoir. Kita akan bekalkan tenaga kepada dia untuk dia alihkan ke hot reservoir. So you will have QH kat sini. Okay, yang bezanya adalah untuk heat engine, awak punya input adalah QH. Dan awak punya output adalah awak punya work engine. Work engine adalah output. Untuk cooling mode, kita nak objek kita tu sejuk. Kita nak keadaan sejuk. So awak punya output adalah awak punya QC dan awak punya input adalah awak punya electricity lah, which is work done on the gas. This is input. Untuk heating mode pula, kita nak panas. Kita nak ruang kita jadi panas. So awak punya output adalah QH. Tapi awak punya input masih lagi the electricity. Okay. Apa ni? Input. Alright. Okay, so awak punya efficiency for heat engine adalah E. Ni efficiency awak. Kita akan guna E, which is kita sama je semua. Efficiency awak akan dapat sama dengan output bahagi input. So untuk heat engine, awak akan ada work engine bahagi dengan QC. Okay. Untuk cooling mode, COP awak, efficiency awak adalah COP. So cooling mode awak akan dapat awak punya output adalah QC bahagi dengan works. Okay. Semua kita ambil value je, kita tak ambil positive negative dia. Untuk COP heating mode, heating, awak akan ada output awak adalah QH bahagi dengan works. Lepas tu awak ada equation where your
W is equal to W awak adalah equal to QH minus QC. Tak kisahlah works ke, works engine ke, awak mesti dapat QH minus QC. And then equation apa lagi? E Carnot. So E Carnot awak bersamaan dengan this is the maximum efficiency yang engine boleh capai. TH minus TC bahagi dengan TH. Okay, untuk COP max awak pula sama je. COP max awak pun TH minus TC, salah. Kalau untuk cooling mode, dia akan ada COP awak bersamaan dengan COP maximum. COP maximum, TC bahagi TH minus TC. Untuk COP maximum bagi heating mode, awak akan dapat TH over TH minus TC. So, ini je formula yang awak kena tahu kat dalam this question. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Alright, kita tengok PBL. Untuk PBL ni, saya nak awak hantar. Semua PBL, awak kena hantar. Kita ada, dia bagi tahu kat sini heat pump. Heat pump, mesti awak kena guna COP. Coefficient of performance, which is dia bagi kat sini adalah 3.9. COP awak bersamaan dengan 3.9. Lepas tu dia bagi power. Electricity kan biasa guna power kan. So power awak bersamaan dengan 6930 watt. Ni watt bukan watt dan this is watt. Watt unit dia boleh jadi joule per second. Okay. So P ni sebenarnya dia adalah watt dan bahagi dengan P. Okay. Now, dia confuse sikit kat sini. Awak tak tahu dia cooling mode ke, dia heating mode. Awak tengok dia punya soalan seterusnya. Dia tanya how much energy is delivered into a home. Kalau soalan kedua dia kata how much energy does it extract from the outside. Maksudnya dia absorb daripada outside, dia pergi ke inside. So this is your heating mode. You have like this is your home, this is your heater. Dia akan absorb daripada luar, which is QC, dan dia akan release kat dalam rumah. So, soalan A ni dia nak QH, soalan B dia nak QC dalam masa 6 jam. So T awak bersamaan dengan 6 hours. So P work done awak boleh cari siap-siap, which is P darab dengan T. Ataupun dia boleh jadi betul lah, 6930 darab dengan 6 ni 6 hour, kita tukarkan kepada second. So you will get you punya W bersamaan dengan W berapa? 6930 darab 6 darab 60 darab 60. So awak akan dapat awak punya work done 1.5 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kuasa 8 joule. So dia nak QH, awak ada COP of heating mode, which is QH bahagi dengan W. So, masukkan nilai, awak akan dapat awak punya QH. 1.5 darab 10 kuasa 8 joule. So this is for your QH berapa. Untuk soalan B, dia nak QC, which is awak tahu yang work done is equal to QH minus QC. Masukkan nilai QH yang awak dapat tadi, which is 5.84 darab 10 kuasa 8, dan cari awak punya QC berapa. Okay. So, PBL 15.6. Dia tulis kat sini, dia kata one cycle heat engine. Maksudnya, awak akan ada heat engine, E lah, efisiensi awak E nanti. Dia absorb 490 joule from a high temperature. So, this is your QH. Dia joule kan, so dia mesti Q.
high temperature reservoir and expel 320 joule to a lower temperature reservoir. So dia sedut QH from TH, dan dia expel QC to TC. Okay, ni ayat ni penting. If the efficiency of this engine is 56% of the efficiency of Carnot engine. Okay, kalau kita convert to mathematical expression, awak akan dapat E real bersamaan dengan 56% E Carnot. So awak ada engine. Engine ni dia punya efisiensi bersamaan dengan 56% E Carnot. Okay. Dan dia nak the ratio of the low temperature to the high temperature. Maksudnya dia nak TC ratio to TH. Kalau dia minta macam ni, awak cuma perlu cari TC bahagi TH. Okay, awak kena cari this one. E real, formula untuk E real adalah 1 minus QC over QH. Nak guna mana-mana equation tadi pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebabkan dia bagi QH dengan QC kat sini, saya guna this equation. Dan 56% ni awak kena tukarkan dia kepada perpuluhan, which is 0.56. Dan E Carnot awak adalah kita boleh guna 1 minus TC over TH. Sebab kita nak TC over TH ni kan. So kita guna this equation instead of TC bahagi TH minus TC. TH minus TC over TH. Daripada kita guna tu, kita guna this one. Okay, masukkan nilai. 1 minus QC awak adalah 320 bahagi dengan 490. Sama dengan 0.56. 1 minus TC over TH. Okay, rearrange ni, awak akan dapat TC over TH yang kita nak. Alright. Okay.